A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara yang bahagia, tuan pengerusi surau, tuan imam, barisan jatuh ke sesurau. Seterusnya surau ke masjid? Surau Jumaat. Surau Al-Muttaqin ni. Betul? Raudatul Muttaqin. Jalan orang-orang bertakwa. Seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Syukur alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini bukannya satu perkara yang mudah ya. Hari Ahad pagi nak datang kan. Bukan senang menjelang tengah hari pula kan. Ada yang tak sampai lagi, sibuk masak dan sebagainya, macam-macam hal kan. Tapi seperti biasalah, orang lelaki sibuk kan. Orang lelaki sibuk, orang perempuan ni banyak lapang ke dan orang lelaki dah lah tak ramai kek dinding dia contoh jangan beralih lah, ni contoh ya kan. Saya teringat waktu saya ceramah kek Jompol tu, dekat pusat aktiviti warga emas, perempuan ni saya tanya laki tak ada. Laki habis mati dah. Dia kata sabarlah. 5 minit saya berhenti terolak. Dia jawab macam tu kan. Tapi itulah dia kan. Hari ni kita bercerita tentang hati keras. Hati keras ni tu sebabnya dalam hidup kita ni kan. Dalam hidup kita ni kita kena kerja 3 perkara. 3 perkara yang paling kita kena kerja dalam hidup kita. Pertama, kerjalah apa yang disebut sebagai hidayah. Hidayah ni petunjuk. Petunjuk ni akan dapat bezakan benda buruk dengan benda baik. Kalau orang yang tak ada hidayah, benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Contoh, kau tak pergi surau kan apa pula orang cakap kan? Sanggup dah tak pergi tu. Dia fikir apa orang cakap, hati dah kau ya. Wahal kita datang ni bukan sebab orang dah. Pernah saya sebut, barang siapa yang datang ke rumah Allah, barang siapa yang beribadah kerana manusia, hukumnya riak. Siapa yang tidak beribadah kerana manusia, hukumnya syirik. Faham? Seolah-olah ada yang lagi besar pada Allah Ta'ala menyebabkan kau tak beribadah. Faham tak? Itu kena faham maksud saya betul-betul. Jadi yang pertama hidayah. Itu sebabnya nak pergi surau dia rasakan kau orang tengoklah itulah, macam-macam dia fikir. Dia pergi pusat snooker tak nak fikir lah. Dia pergi kelab dandut, geng kan ramai kan, jadi tak ada sabut dah kan. Lepak kat atas pangkin. Apa hukum pangkin tu? Haram hukumnya pangkin depan rumah bawah pokok mangga tu. Hukumnya haram kalau dia duduk berbunga setiap petang mesyuarat bincang pasal manusia lain. Tak sangka batu dia sambil-sambil kacik, sambil dia mengupik mangga tu kan, pap cocah lah kan. Lacah lah kicap sambal tu. Iyo la ilaha liyo kowe, dia kata tu kan. Tu haram hukum main pangkin tu. Tu sebab kan orang dulu tu dia pusat nak bola. Dulu tak ada rancangan melodi, tak ada. Dulu tak ada rancangan gosip kan. Tak ada rancangan apa nama? Tak apa warna cerita tu lah, tak ingat lah kan. Tapi makna kata kita jangan buat. Hidayah ni akan menyebabkan kita rasa baik. Ada orang tu, kenapa kau tak bertudung lagi ni? Kenapa kau ni tak menutup aurat? Apa pasal? Belum dapat hidayah. Dia lah sabut. Apakah tidak cukup
Al-Quran itu menjadi petunjuk. Pada orang Melayu ni pula perangai kan? Pada dia petunjuk tu, dia accident, terbalik kereta, dia hidup lagi. Tu petunjuk tu. Nak tunggu accident, mujur tak mampu. Kau mampu mati tahu langsung tak ada petunjuk. Kayak macam tu lah. Jangan kita tunggu macam tu. Jadi hidayah ni kita cari, belajar, datang majlis ilmu, datang. Tu sebab orang perempuan ramai tak dapat petunjuk. Oh, lelaki dah ramai dapat petunjuk dah. Tu yang dia tak ramai kan. Agak lah kan. Tapi yalah, ni kira ramai lah. Dia datang beransur-ansur tadi tuan Musi khabar tadi, dia ansur-ansur kan. Masjid surau ni alhamdulillah saya dengar sambutan dia hangat. Tu sampaikan dia buat surau musafir, apa tu, tandas musafir tu kan. Jadi maknanya okey lah sambutan surau ni kan. Saya tengok tadi tu, sebab saya kata kau nak tengok orang bukan kat sini. Kau nak tengok orang kat kedai yang hujung Poti Canai dengan Mutabak tu, kat Medan Selera tu tadi. Umat ramai orang. Saya jangkakan mesti ramai kat surau ni, kat sana. Semua tanya, ada apa Ustaz? Ada apa Ustaz? Kau tak tahu kat surau ni ada kan? Tak tahu ada dah. Kan, macam-macam lah perangai orang ni kan. Tapi satu lah, mudah-mudahan kan, ni ramai datang ni pun saya tahu. Ada yang hari ni kali pertama datang, saya tahu. Saya tengok muka, ada muka yang kali pertama datang pun saya tahu. Saya boleh tunjuk lah sekarang siapa yang kali pertama datang. Yang nunduk je dia tahu ke dia. Tengah tu yo tu kan. Macam tu lah kan. Jadi pertama hidayah, supaya dapat beza benda buruk dengan benda baik. Ada orang dia dah biasa cakap benda tak elok pun, dia mengumpet-ngumpet orang tegur dia. Kau tak baik lah, janganlah cakap macam tu, berdosa tau. Alah, kau tahu apa, kau jangan sibuk boleh tak? Dia marah orang tu balik. Ada tu siap cakap tu orang perempuan tu, aku ni mulut je jahat, hati baik. Tak ada mana tu. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Cakap dengan suami, cakap dengan elok-elok. Tu sebab lelaki ramai pendek umur, menahan mulut orang perempuan. Abang ni memang tak ada guna jadi jantan. La ilaha illallah cakap semua salah lagi. Bukan perempuan sinilah, tempat lain. Tempat lain. Sini okey, datang surau okey lah kan. Cakap elok, cakap berlapik. Lapik dengan pelitup muka kan. Baiklah tu kan. Tu yang pertama. Yang kedua, qajalah maghfirah, keampunan daripada Allah. Qaja keampunan daripada Allah. Minta ampun dengan Allah banyak-banyak kan. Melainkan ada di kalangan kita yang berani angkat tangan. Alhamdulillah Ustaz, daripada bulan 1 tu sampai ni bulan 6 dah nah, belum ada dosa oleh dah. Tolong angkat tangan. Tadi pun berdosa dah saya lalu tadi, bukan saya tak dengar. Mengumpet ada. Tinggi. Salah kau saya tinggi. Sama lah ke bilik jamuan tadi tu. Tinggi sedih tu lah. Macam OKU kau badan. Nampak muka dalam TV nampak tua, kau hajar betul semua tu. Ada yang nak cakap kan. Macam tu lah kan. Manusia biasa lah. Tak cakap lah kan. Jadi itu yang kedua. Ya, kita minta ampun dengan Allah. Salah satu caranya adalah istighfar. Astaghfirullah. Minta ampun dengan Allah. Dan yang ketiganya, kejarlah apa yang disebut sebagai rahmah. Hidayah, maghfirah, rahmah. Rahmah ni, rahmat ni adalah salah satunya, adalah satu-satunya cara nak masuk syurga. Nak masuk syurga, satu je tiket dia rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah ni tak ada cara lain. Ibadah banyak-banyak. Allah tak nak ibadah kita. Sekali kau lah nak semayang tak nak semayang, Allah tak peduli. Allah tak kau lah. Tapi kalau kita tak semayang, memang confirm lah dengan aku. Macam tu je. Jadi kita beribadah ni mudah-mudahan Allah terima. Macam tu. Apa Allah Ta'ala kisah kita semayang tak semayang. Tapi bila kita tak semayang, kita tak peduli pada Allah pun tak peduli dengan kita. Jadi kena beribadah kepada Allah. Ada seorang lelaki, abid, seorang ahli ibadah. Dia beribadah selama 500 tahun. Kisah zaman terdahulu. Jadi satu hari Allah Ta'ala sebut, masuklah kau ke dalam syurga dengan rahmat aku. Allah Ta'ala sebut. Abid ni dia kata,
Ya Allah, aku tak nak rahmat kau tu ya Allah. Tak nak. Kau masukkan aku dalam syurga disebabkan ibadah aku 500 tahun ni. Biar orang tahu aku ni ibadah 500 tahun. Kata. Allah cungkil sebelah mata tu, keluarkan sebiji mata keluar. Kenapa ya Allah? Sesungguhnya ibadah kamu yang 500 tahun tu tak dapat dah nak taubat rahmat aku bagi sampai kau dapat sebelah mata tu, tak dapat. Apa yang kita buat ni semua bukannya kita, itu sebab jangan perasan aku pergi masjid hari-hari pergi surau, hari semayang aku aku baca sadaq ni syurga ni, belum tentu dah. Banyak soalan nak korang jawab. Orang perempuan jaga siapa? Jaga suami ya, sudah. Jangan jaga orang lain. Kan pergi jaga perempuan-perempuan lain. Baik apa? Jaga lelaki sudahlah. Marah lelaki kahwin lain. Bangih sampai ke sudah. Cuba redha. Ayat dah mula sampai ke situ dah. Kata tuan pengurusi sini ramai orang lelaki takut bini tu. Dia yang pergi basuh pinggan, basuh cawan, basuh apa, basuh kain tu yang tak datang tu kan. Tak. Sebenarnya satu perkara, orang perempuan cukup senang masuk syurga. Tapi jangan kita kadang orang perempuan ni sendiri. Itu sebab Nabi bila Nabi peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi berpeluang singgah tengok syurga, tengok neraka. Dan Nabi bila tengok dalam neraka yang ramai orang tahu lah. Saya ingat tak tahu. Tapi melawan tetap melawan. Boleh lihat apa kan? Itu sebab kadang-kadang kena jaga. Orang lelaki tak boleh buat apa lah. Ni semua neraka ni. Termasuk yang bercakap ni. Kau neraka dah confirm orang lelaki ni. Tinggal nak selamatkan diri macam mana? Ya, tu sebab kena ikhtiar, usaha. Ikhtiar. Ya? Ingat Allah banyak-banyak. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Tu datang majlis ilmu ni sebab nak ingat Allah lah ni. Kan? Siapa yang dengar ceramah, tak kisahlah penceramah mana pun datang, mesti dalam kepala mesti dia akan, semua orang tak dengar, orang lain tak dengar. Betul lah dia cakap. Lah. Aduh, aku tak nak lah buat macam tu lagi dah. Macam tu lah kan. Keluar pada surau, baik pangai dia balik. Lepas tu datang dengan ceramah. Betul lah cakap dia tu, dengar. Itu sebab kena selalu. Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jangan lupa letak. Ya.